Assalamualaikum. Nama saya Residin bin Onajmi, seorang perunding pelaburan dan simpanan unit amanah. Hari ini saya nak sharing sikit tentang basic info pelaburan unit amanah dan sedikit strategi pestari lah. So, apa itu pelaburan unit amanah? Ia adalah urusan pelaburan dan simpanan para pelabur. Okey, urus niaga jual dan beli unit dalam sebuah dana pelaburan yang diiktiraf oleh kerajaan, ataupun beli unit simpan dapat dividen dan jual unit pada harga tinggi. So, perkara asas pelaburan unit amanah terbahagi kepada dua. Nombor satu adalah objektif dan time frame. Nombor dua adalah strategi dan taktikal. Okey, ini saya akan sharingkan dalam slide seterusnya lah, supaya tuan-tuan faham, dan tuan-tuan kena faham basic strategi ni. So, strategi pelaburan unit amanah ni, macam saya cakap tadi, nombor satu, kita perlu ada objektif. Objektif ni kita boleh letakkan pelbagai objektif seperti persaraan, pencen, ataupun pendidikan anak-anak, ataupun nak kahwin, nak beli kereta. Nombor dua, kita perlu ada time frame. Ini penting. Time frame ni penting supaya kita, tuan-tuan, tidak terkeluar daripada landasan pelaburan lah, untuk mencapai objektif tuan-tuan lah. So, sebagai contoh objektif kita persaraan tadi, kebanyakan di Malaysia orang akan pencen pada umur 55 tahun. So, dia mula melabur pada umur 35 tahun. So, kan time frame kat situ kita dah tahu dah. Kita mempunyai tempoh masa pelaburan selama 20 tahun. Okey, dalam time frame ni, kita perlu bahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa 1 dan fasa 2. Okey, fasa 1 dan fasa 2 ni kita perlu bertindak mengikut fasa tersebut. So, di tengah-tengah tu buffer lah. Okey, apa ada dalam fasa 1? Fasa 1 kebanyakannya orang akan buy low, beli murah, beli unit pada harga murah. Nombor 2, orang akan kumpul unit ataupun kumpul dividen selama 20 tahun tu lah, time frame dia tu lah. So, dalam fasa 2 kita akan menjual mahal. Kita jual unit pada harga mahal, ataupun kita boleh mengeluarkan setiap bulan, pengeluaran setiap bulan mengikut target yang kita nak lah. Okey, contohnya dia nak pencen start daripada umur 5, dia tak mau kerja dah, dia nak buat keluar setiap bulan. Okey, berapa amount tu nanti saya akan ceritakan. Okey, dalam fasa 1 ni kita tak semestinya ada satu dana sahaja. Kita ada pelbagai dana. Sekurang-kurangnya 2 hingga 4 dana lah untuk mencapai kita punya target ni. So, sepanjang tempoh pelaburan kita lah tu 20 tahun tu kan. So, kita boleh lihat unit kita akan bertambah dari semasa ke semasa. Kenapa? Sebab bila kita beli murah, kita akan dapat unit yang banyak. Bila kita dapat unit yang banyak, kita akan dapat dividen yang banyak juga. Maknanya dia unit percuma. Dividen tu sebagai boleh, kalau nak faham, unit percuma lah. So, sepanjang 20 tahun tu, kita tengok kita punya trend unit adalah meningkat. Tak akan berkurang lah, sebab kita tidak menjual langsung dalam fasa 1. Hanya membeli dan kumpul dividen sahaja. So, macam mana nak tahu harga unit tu murah ataupun mahal? Yang tu kena tanya konsultan lah. So, berkenaan dengan harga unit. Harga unit ni kita tidak boleh kontrol. Dia ikut harga unit semasa. Dia ikut trend semasa. Dia akan naik, akan turun, akan naik dan akan turun. Okey, let's say apabila tiba dalam fasa 2, dia punya target total carrying value unit dia bernilai 1 juta. So, dia berniat untuk mengeluarkan setiap bulan. Okey, let's say dia nak keluarkan setiap bulan untuk memastikan simpanan dia tak akan habis sampai bila-bila. Okey, pengiraan dia simple saja. Critical mass dia boleh mengeluarkan 8% setahun bahagi 12 bulan bersamaan dengan RM6,666 sebulan. Jadi dia pencen dengan nilai tersebut lah. Dia goyang kaki, dia tak payah kerja dah, dia bawa keluar benda tu ya. So, kalau dia mengikut formula ni, simpanan dia memang tak akan habis sampai bila-bila. Jadi macam mana kita nak capai 1 juta tu, yang tu bergantung kepada dalam fasa 1 lah, berapa amount yang kita invest dan pada dana mana yang kita invest. Okey, yang tu kena call saya lah. Okey, add Facebook saya, jangan lupa contact saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.